بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبك اللهم نستعين اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang untuk menyambung kitab Bulughi Al-Maram. Kita dah sampai kitab yang kedua dan bab yang keempat daripada kitab yang kedua. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام ابن حجر أنه قال في كتابه باب سترة المصلي. قال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bab sutrah, yakni pembatas orang salat. Bab yang keempat, hadis nombor 180. Dari Abu Juhaim bin Al-Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang salat itu mengetahui dosa yang akan dipikulnya, nescaya dia berdiri menunggu selama 40 adalah lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang salat. Muttafaq alaih, dan lafaznya adalah lafaz Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bazzar dari jalan yang lain, 40 tahun. Okey, ni dekat terjemahan dia terjemahkan ni bab macam mana? Sutrah, Doktor? Pembatas. Pembatas. Okey, itu kalau dalam bahasa Arab kita panggil dia sutrah. Sutra daripada sitar. Sitar itu maksudnya kertin, boleh kata. Tapi kalau di dalam makna syar'i itu yang kertin makna lughawi di dalam bahasa. Tapi di dalam agama atau di dalam syariat kita memakai dia untuk kalau satu orang dia nak solat, dia akan letak satu benda depan dia. So untuk dua sebab. Sebab yang pertama, dia akan jaga solat dia tidak ada batal. Sebab kalau ada, nanti insyaAllah kita akan belajar, kalau ada beberapa benda, 3 benda, kalau dia lalu depan dia, solat dia batal. So dia akan jaga solat dia, satu. Dan sebab yang kedua, dia nak jaga khusyuk dia. Sebab kalau dia ada satu pentanda depan dia, dia akan macam penghalang untuk semua benda yang di belakang dia. Kalau apa-apa yang berlaku dekat sana, dia tak tengok. Dia tengok dekat ni sutra yang ada depan dia. So, dia akan jaga khusyuk sama juga. So, maknanya kita akan lebih, boleh kata sunnah Rasulullah akan memakai sutra. Ni yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis ni, Rasulullah sebutkan perkataan al-mar. Al-mar maksudnya sesiapa yang dia nak lalu. Okey. So maknanya apa yang dia akan keluar daripada perkataan al-mar kalau satu orang duduk. Kalau satu orang duduk dan dia dia letak kaki dia di antara kita dan kiblat. Boleh, tak ada masalah. Sebab Rasulullah dia salat di dalam bilik dia dalam masa yang sama kaki Sayyidatuna Aisyah di antara Rasulullah dan sujudnya. Dan Rasulullah buat sujud. Okey, ataupun satu orang yang tidur. Okey, tak baik yang satu orang yang dia duduk sahaja. Okey. So semua tak ada masalah. Tapi sesiapa dia nak lalu macam tu depan kita, maknanya solat mungkin akan batal. Okey. Macam mana kalau dia nak lalu dekat belakang sutra itu, tak ada masalah. Kalau dekat belakang sutra. Tapi yang paling penting di antara kita dan sutra. Okey. Dan di sini di dalam hadis ni Rasulullah dia kata lebih baik kalau dia berdiri 40. 40 apa? Kita tidak tahu. Al-Imam Ibn Hajar dia bawa lagi satu riwayat daripada riwayat Al-Bazzar, dia kata 40 kharifan, maknanya 40 tahun. Ya, ni satu azab sebenarnya. Kalau kita suruh satu orang berdiri tak duduk langsung 40 tahun. Ni satu azab. Okey, tinggalkan 40 tahun. Kita kalau suruh dia 7 hari atau 4 hari. Tak mampu atau 4 minggu. Mana boleh? Kena kita macam orang manusia, kita perlukan untuk rehat apa semua. So ini satu jenis azab. Dan ini ada khilaf di antara ulama kita. Ini daripada al-kabair atau tidak.
Sebab al-kabair, apa tarif al-kabair? Al-kabair tarifnya atau boleh kata definisi dia, apa-apa amalan yang ada punishment daripada Allah SWT atau ada azab kalau dia berlakukan dia. So ni sama juga, ada satu azab. Ya, tapi ada khilaf di antara ulama kita. Beberapa dia kata ni akan batalkan solat. Ada ulama dia kata ni satu dosa tapi solat tak batal. Nanti Al-Imam Ibn Hajar dia akan sebutkan beberapa hadis yang lain. Hadis yang seterusnya, qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mithla muakhiratir rahl akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW pada perang Tabuk ditanya tentang sutrah orang salat, maka beliau menjawab seperti sandaran pelana. Diriwayatkan oleh Muslim. Sandaran itu maksudnya apabila kalau dekat zaman dahulu sebelum ni, mereka kalau duduk di atas kenderaan atau di atas ni unta, dia akan letak beberapa bersandar dekat belakang dia. So dia akan bersandar di atas dia. Macam alas yang macam kursi, macam yang macam support belakang kursi, ke? Ya betul, macam kursi. So itu panggil dia. So masa yang mereka tanya, maksudnya atau maksud soalan mereka adalah beberapa tinggi dia. So Rasulullah dia bagi, dia kata macam yang kamu memakai dia kalau naik kuda atau naik unta. Okey. Kalau dekat zaman kita berapa? Dia dalam separuh meter, boleh kata 50 cm. 50 cm ini tingginya. Berapa tinggi? Okey. Nah. Ni kalau nak ikut sunnah Rasulullah. Walaupun nanti ada lagi satu hadis, Rasulullah dia akan ajar kita kalau kita tak jumpa benda itu yang tinggi. Macam mana? Okey. Qala wa an Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahm akhrajahu al-Hakim. Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya salah seorang dari kalian membuat sutrah dalam salatnya walaupun hanya dengan sebatang anak panah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ya, so kita letak apa-apa yang ada di antara kita. Al-Imam An-Nawawi dia kata kalau dia tak jumpa apa-apa satu penhalang atau satu benda yang tinggi, okey, boleh kumpul beberapa baju atau kumpul beberapa batu dan naikkan dia sikit. Sebab ada kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dia kata kalau letak satu line. So mana dia ambil macam marker atau dia ambil satu benda yang dia akan letak satu line, dia kata itu cukup. Tak, kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i dia kena naik sikit je. Dia kena naik sikit. So kalau di sini boleh baju-baju dia kumpul beberapa 2-3 baju dan letak depan dia, ataupun kalau di sini dia kata padang, ambil padang dan letak dia. So kena tinggi sikit. Okay? Macam letak beg boleh Ustaz kan? Boleh, tak ada masalah. Ya. Ataupun kalau tak jumpa, ambil ni, kalan suar dan letak dia dekat depan. Okay, mana-mana apa benda yang dia akan naik sikit. Okay, baik. Ni satu. Yang kedua, Rasulullah di sini dekat hadis ni dia kata liyastatir. Dia dia jadi macam sutra. Okay. Sutra maksudnya di sini dia tak jauh. So maksimum kalau Imam Nawawi dia kata tiga tangan. Okay. Kalau 3 tangan maksudnya mungkin dalam berapa doktor? Dalam 1 meter 20. Macam tu. Itu maksimum. Kalau dia lebih pada macam 2 meter, dia letak dia dekat sana 2 meter 3 meter dan dia nak salat di sini. Okey. Haknya sebenarnya sampai sujud dia. Hak dia, okey, kalau kita nampak satu orang yang dia bersalat, sedang salat, tapi dia tak ada sutra. Dan dalam masa yang sama kita tak nak buat satu amalan yang di sini. Macam satu azab, betul? Kita tak nak buatkan dia. Okey, macam mana? Kita akan anggapkan berapa jauh daripada sujud dia dan dia. Kalau orang tinggi, mungkin macam 1,5 meter. Kalau dia pendek, 1 meter cukup. Kita anggapkan mana sujud dia, kita boleh lalu. Tak ada masalah. Okey? Nah. Hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salat al-mar'i al-muslimi
إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dapat memutuskan solat seseorang muslim apabila di depannya tidak ada sutrah seperti sandaran pelana adalah wanita, keldai dan anjing hitam. Al-hadis dan dalamnya anjing hitam adalah syaitan, diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu terdapat riwayat senada dengannya tanpa menyebutkan anjing. Dalam riwayat Abu Daud dan Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga terdapat riwayat semisal dengannya tanpa yang terakhir dan membatasi wanita dengan wanita haid. Ya, kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, salat tak batal. Okey, salat tak batal, cuma pahala salat itu kurang. Okey, so maknanya yaqta'u salat al-mar'i, yaqta'u di sini maknanya kurangkan. Imam Syafi'i dia pilih makna kurangkan pahala dia. Kenapa? Sebab dia tak letak sutrah. Kalau dia dah letak sutrah, cuba kita akan menghalangkan dia. Okey, nanti ada satu hadis. Falyuqatilu, dia akan fight dengan dia. Okey? Tapi kalau dia sebab dia kena jaga solat dia. Okey? Dan lagi satu dia kata al-kalbul aswad. Dia sebutkan sebab apa? Dia kata kalau anjing itu mungkin dia syaitan, ataupun kalau perempuan mungkin dia ada haid, ataupun al-himar itu macam najis. Wallahu a'lam. Okey. Hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa shaytan. Muttafaqun alayhi wa fi riwayatin fa inna ma'ahu al-qarin. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian salat menghadap kepada sutrah yang membatasinya dari manusia, lalu ada seseorang yang ingin melintas di depannya, maka hendaknya dia menahannya. Jika dia menolak, maka hendaklah dia mencegahnya dengan lebih keras, kerana dia adalah syaitan. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain, kerana sesungguhnya ada qarin bersamanya. Di sini dia kata seorang perempuan, dia kata dekat terjemahan fa idza arada ahadun, tak disebut sesiapa yang ingin melintas. okey, baik. Perempuan. Okey. So maknanya di sini kita boleh fight dengan dia walaupun diperlukan untuk banyak bergerakan. Okey. So kalau dekat mazhab Imam Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i 3 bergerakan, betul? Kalau dia dah sampai 3, salat batal. Kecuali benda ni. Kalau dia walaupun dengan bergerak banyak, perlukan fight dan dia bergerak dengan kaki, gerakan tangan apa semua, so boleh dimaafkan. Tapi sebenarnya benda ni ala nadbi, lebih baik kalau buat macam tu. Tapi kalau tinggalkan dia tak ada masalah. Tapi pahala dia akan kurang. Itu saja. Di sini Rasulullah sebutkan fa innama huwa syaitan. So maknanya bukan orang itu dia jadi syaitan. Tak. Maksudnya amalan dia adalah amalan syaitan. Macam al-musafiru liwahdihi syaitan. Seorang musafir, kalau dia seorang-seorang, dia adalah syaitan. So dia akan jadi syaitan. Tukar. Bukan. So sebenarnya amalan dia. Syaitan kalau dia nak musafir, dia nak travel, dia akan travel seorang-seorang. Okay, so nak jadi macam adat atau boleh kata sunnat syaitan, atau kita akan tukar. Cuba kalau kita tak ikut. Wallahu a'lam. Ustaz, tapi ada kes kadang-kadang bila solat di masjid ada budak-budak kan. Jadi bila kita letak tangan macam ni, dia cium tangan. Ya. Kita tolak dah kan. Kita boleh tolak lah dan kita tak anggaplah itu amalan syaitan sebab dia jahil. Betul Ustaz? Ya, betul. Okay, jazakallah khair. Okay, hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an
فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian salat, maka hendaklah dia meletakkan sesuatu di depannya. Jika dia tidak mendapatkannya, maka hendaknya dia menancapkan sebuah tongkat. Jika tidak ada, maka hendaklah dia membuat satu garis. Kemudian siapa pun yang melewatinya, tidaklah memudaratkannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan tidak benar siapa yang menganggap hadis ini muttarib. Akan tetapi hadis ini hasan. Okey, daripada hadis ni Al-Imam Syafi'i dia faham dua benda. Benda yang pertama dia kata masa yang dia nak letak sutra itu jangan solat terus kepada dia. Okey, dia terus lurus kepada dia. Tak, cuba kalau letak sutra itu dekat kanan sikit atau kiri sikit. Okey, dia kata la yasmidu ilaiha. La yasmidu maksudnya dia tak solat lurus kepada dia terus. Okey, cuba letak dia kanan sikit dan dia solat di sini. Atau letak dia kiri sikit dan dia solat kanan. Macam tu. Okey, ini satu. Yang kedua, Al-Imam An-Nawawi dia bagi tahu kalau satu orang dia memakai sejadah untuk solat, dia anggapkan adalah apa? Adalah sutra. So tak payah letak satu benda yang dia tinggi dekat depan dia. Kalau dia dah letak satu sejadah, okey, sampai habis sejadah itu adalah ni tempat dia. Boleh, so tak boleh lalu di atas sejadah. Okey, hadis yang seterusnya qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u as-salata shay'un wadra ma istata'ta. Akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang boleh memutuskan salat dan tahanlah semampumu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dalam sanadnya terdapat kelemahan. Hadis ni yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak apa-apa benda yang dia akan batalkan salat. Okey, kecuali kalau ada satu benda yang dia masuk dengan ni syarat-syarat sihhatus salat yang kita terangkan minggu lepas. Tapi yang di sini apa-apa yang dia lalu tak ada masalah. InsyaAllah salat dia sah, tapi kurangkan pahala sahaja. Okey, ni satu. Yang kedua, qala wadra mastata'ta. Cubalah jaga solat. Kalau kita ada satu barang yang kita nak jaga, ada satu orang dia nak macam sentuh, atau satu orang dia nak ambil atau apa, kita jaga betul. Ni solat sama juga. Ni satu barang yang kita trading sama dengan Allah Subhanahu wa taala. So macam mana kita nak jaga? Okey. Okey, bab yang seterusnya qala babun al-hathu 'ala al-khushu'i fi as-salah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك من فعل اليهود. Bab seterusnya, bab anjuran khusyuk dalam salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW melarang seseorang salat dalam keadaan mukhtasir. Muttafaq alaih, dan lafaznya adalah lafaz Muslim. Makna mukhtasir adalah seseorang meletakkan tangannya di pinggangnya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahawa hal itu termasuk perbuatan orang-orang Yahudi. Bab ni berkait dengan khusyuk. Ramai orang yang mereka datang dan dia tanya, Ustaz, macam mana kita nak dapat khusyuk di dalam solat? Kalau kita nak cari atau nak dapat khusyuk di dalam solat, kita tak dapat. Khusyuk di dalam solat, kita akan dapat dia apa yang kita akan membuatkan dia sebelum masukkan solat. Apabila kita bergerak ke masjid, bawalah niat dekat sana. Kenapa pergi masjid? Masuk masjid, apa makna masjid? Kalau ambil wuduk, kenapa wuduk itu? Nak datang kepada solat, nak solat apa? Kepada siapa? Kerana apa? Semua soalan-soalan itu dia akan masuk dan kita baru faham. Kita pergi nak solat kepada Allah. Kerana Allah, ikhlas. Pergi ke dekat masjid, kita nak dengan jemaah, bukan kita solat sendiri. Kita nak solat sunat. Okey, sunat itu apa pahala dia?
apa fadilatnya. Kita masuk dengan solat, apa makna bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kenapa ayat yang pertama alhamdulillah? Semua benda itu yang akan bawa khusyuk. Tapi kalau dah dia macam terus Allahu Akbar. So mana dia sekarang dia mula fikir, okey, dia tak bersedia sebenarnya. Ni macam otak kita dia tak bersedia lagi. So masa yang kita mula daripada awal, nanti dia akan fikir apabila kita dah sampai, dia terus bawa khusyuk itu. Okey. Ni okay, Ustaz, maksudnya bila sebut khusyuk ni, dia bukan mengosongkan minda, dia maksudnya akal berfikir, memahami ayat. Jadi bila kita sibuk memikirkan ayat, memikirkan tadi niat tu betulkan dulu. Jadi kita tak ada masa nak fikir benda lain, kita fokus. Itu yang maksudnya khusyuk, Ustaz. Okey. Dan lagi satu, okey, boleh kata macam ni. Kita ada banyak cara, boleh kata. Ada banyak cara. Satu cara kita memikir masa yang kita pergi masuk ambil wuduk, kita berdiri dekat solat apa semua. Ni satu cara. Lagi satu cara, kalau Al-Imam Nawawi dekat ni Minhajul Talibin, dia bagi tahu tutup mata. Ya, dia sebutkan dia. Al-Imam Nawawi dia benarkan kepada satu orang bersolat untuk tutup mata membawa khusyuk. Satu cara. Okey. Dan lagi satu cara, kalau di sini al-khusyuk dia lagi dekat pada satu perkataan di dalam bahasa Arab yang kita panggil dia al-khudu'. Kita tukar shin itu kepada dad. Khudu' itu maksudnya tenang. Tenang di dalam hati, tenang dengan badan. Sebab ada satu hadis Rasulullah bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadha." Kalau orang, sebab satu hari Rasulullah dia duduk dekat Masjid Nabawi, ada satu orang dia masuk dan buat solat. Tapi di dalam solat dia ada banyak berlakuan. Dan Rasulullah dia tengok kepada sahabat dan dia kata, "Lau khasha'a qalbu hadha." Kalau ada khusyuk di dalam hati orang ini, la sakanat jawarihuhu. Semua anggota badan dia akan tenang. Atau boleh kata mutmainnah. So tengok Rasulullah dia ajar satu cara. So kita walaupun yang hati dia penting dulu, baru kita akan keluar kepada semua badan. Tapi macam mana kalau kita nak terbalikkan dia? Kita akan tenang dengan semua badan, macam mana hati? Mungkin dia akan dapat. Dia ada relation di antara hati dan badan. Okey, ni satu cara. Okey. Cara lagi satu, macam mana kita kalau masuk masjid kita menghormatikan masjid. Cuba kalau kita masuk masjid itu, tak kontak dengan satu orang yang dekat luar. Ni rumah Allah, bukan kita dekat rumah yang lain. Kita dah masuk masjid, jangan call sesiapa, call Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang masuk masjid, dia cuba call satu kawan, dia nak jual satu benda, atau dia nak minta bagi dia satu benda, atau tak, dia kontak dengan Allah SWT. Ada doa, zikir apa semua. Saya suka kalau satu orang dia datang ke masjid, dia tak bawa phone itu. Ya, sebab phone itu tak tahu macam mana. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau dia sama dengan kita main dengan dia. Atau kita sama dengan phone. Cuba kalau boleh tinggalkan dia dekat rumah. Okay, cuba. Susah. Kita, kalau nak dapat, tak senang. Okay. Dan kalau satu orang dia kata, okey, apa ni kelebihan khusyuk? Nanti Al-Imam Ibn Hajar dia akan membawa beberapa hadis yang sangat cantik tentang ni khusyuk. Okey. So maknanya cuba banyak cara kalau tenangkan semua anggota-anggota badan kita, atau kita bersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kosongkan semua benda yang berkait dengan dunia. Okey. Atau boleh memfikir macam mana makna ayat itu. Fikirlah apa yang kita nak baca di dalam salat. Okey. Macam tu. So kita insyaAllah terakhir sekali kita akan dapat. Wallahualam. Ni satu cara. Tengok. Ni dalam hadis ni, jangan letak tangan di atas pinggang. Dia buat macam ni. Di dalam salat. So kenapa macam tu? Al-Imam Ibn Hajar dia bawa satu riwayat daripada Sahih Bukhari. Dia kata, "Dzalika fi'lul Yahud." Dan Rasulullah dia tak benar kepada kita untuk mengikuti orang Yahudi atau adat mereka, amalan mereka. Apa yang berkait dengan Yahudi dan Nasrani, kita cuba menjauhi daripada mereka. So itu amalan mereka, kita akan menjauhi daripada dia. Okay? Dan walaupun khusyuk ni dia tak wajib. Al-Imam Nawawi dia kata bil ijma', tidak ada satu ulama atau satu mazhab di dalam agama kita, di dalam Islam, yang dia kata khusyuk ni wajib di dalam salat. Okay? Ya.
Okey, nak tanya doktor? Ya, Ustaz dah jawab tadi. Maksudnya sebab kalau kita katakan dia wajib, dia akan jadi sukar pada Ya. dia akan jatuh haram pada orang yang tak khusyuk. Tapi ni ada lagi satu hadis sebenarnya. Rasulullah bersabda, "Al-mukhtasiruna yawmal qiyamati ala wujuhihimun nur." Sesiapa yang di dalam salat dia letak macam tu, ya, mereka akan dapat nur dekat wajah mereka dekat hari akhirat. So macam mana? Mereka kata kalau dia buat macam tu sebab dia penat. Dia berdiri lama di dalam salat, so terakhir sekali dia akan rasa penat. Okey, kalau ada sebab, ni ada satu kecualian. Kalau ada sebab macam dia penat, macam pinggang dia sakit ataupun dia dah berdiri banyak macam qiyamul lail, so terakhir sekali dia rasa dia macam dia nak letak tangan macam dia rasa sakit, boleh dibenarkan. Tapi amalan itu cuba kalau kita menjauhi daripada dia. Wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya, qala wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan maka mulailah dengannya sebelum kalian salat maghrib. Muttafaq alaih. Makanan malam bila doktor? Kalau dia kata sebelum solat maghrib. Baik. Sebab ramai orang dia akan berkait di antara Asya dan Isya. Isya waktu solat Isya. Ini ain bawah. Kalau Asya ain atas itu waktu al-ashiyyi. Kalau dekat surah Al-Baqarah, dekat surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati selepas subuh wal ashiyyi selepas asar sebelum maghrib. So maknanya daripada hadis Rasulullah di sini kita akan faham makan malam itu sebelum maghrib. Ramai orang dia makan selepas maghrib atau selepas isya, betul? Ya, kalau untuk lunch itu. Tapi lunch sebenarnya sebelum maghrib. Okey, dia dah sedia, dia makan dan pergi ke salat maghrib. Duduk sampai isya. Okey, waktu mubarak itu. Kita duduk dekat masjid. Okey, kita dibenarkan kalau makanan dah ada, dia dah sedia depan kita dan azan. Dalam masa yang sama, dia berazan. So macam mana? Kita akan tinggalkan makanan dan pergi ke masjid atau kita makan dulu? Makan dulu. Mengikuti mazhab Imam Syafi'i? Ya, mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab makanan yang dah bersedia adalah uzur syar'i. Adalah uzur syar'i. Macam satu orang macam nak ambil mandi atau dia macam janabah, semua ni uzur syar'i. So makanan yang dah bersedia, bukan yang makanan mungkin selepas 5 minit akan bersedia. Atau makanan tak. Kalau dia dah ada di atas meja, okey tak apa, kita boleh melewatkan. Wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقيب ونحوه بغير تعليل. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian menunaikan salat, maka janganlah dia mengusap kerikil, kerana sesungguhnya rahmat berhadapan dengannya. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dengan sanad yang sahih. Ahmad menambahkan satu kali atau tinggalkan, yakni tidak sama sekali. Dalam As-Sahih terdapat riwayat senada dari Mu'aikib tanpa menyebutkan sebarang alasan. Kerikil itu maksudnya batu-batu yang kecil. Batu kecil. Baik. So dia Rasulullah dia kata jangan mengusap mana? Dekat mana? Dekat dua tanah. Tempat. Okay. Tanah satu dan dahi dia. Dua-dua. So kalau kita nak membuatkan benda itu sebelum masuk salat atau selepas, ada masalah. Walaupun banyak kali, tak ada masalah. Tapi kalau kita dah masuk salat, jangan buat. Kalau dia dah ganggu dan kita macam tak ada khusyuk lagi, so dia macam dia tak tahu, dia geli dekat sini, okey, satu kali sahaja. Dia dibenarkan untuk satu kali sahaja. Okey, cuba satu salat 4 rakaat,
Kalau rakaat yang pertama dah lepas, macam mana rakaat yang kedua, tiga, empat, banyak. Tapi cubalah, wallahu a'lam. Okay, ni satu. Yang Ini kedua, untuk khusyuk Ustaz Maksudnya ya. kadang-kadang gatal macam-macam benda. Tapi kita cuba, kalau kita dah biasa, dia kita macam dah adat kita, tak rasa ni ganggu atau geli. Okey, ni yang kedua, ramai orang dia kata sebab batu-batu kecil itu dia akan buat tasbih kepada kita. Tak. Yang di sini Rasulullah dia kata fa innar rahmata tuwajihuhu. Dia akan dapat rahmat sebab apa? Sebab batu-batu yang kecil di sini. Ya, wallahu a'lam. Okey, ni dia kata wa fil sahih an Mu'aiqib. Mu'aiqib ibnu Abi Fatimah. Nama dia Mu'aiqib ibnu Abi Fatimah. Satu sahabat daripada Daus, Mu'aiqib ibnu Abi Fatimah ad-Dausi. Dia berhijrah ke Habsyah dan Madinah. Dia buat 2 hijrah, hajar al-hijratain, dan dia jadi dia jaga Baitul Mal, boleh kata finance minister untuk Sayyidina Abu Bakar, zaman khilafah Abu Bakar, dan zaman khilafah Sayyidina Umar, dan zaman khilafah Sayyidina Uthman. 3 khalifah. Dia macam boleh kata finance minister. Dan ni sahabat ni Mu'aiqib, dia yang dekat zaman Rasulullah, dia yang jaga khatam Rasulullah, yang cincin Rasulullah bagi dekat dia. Kalau apa-apa surat diperlukan untuk cop, dia akan cop. So maknanya Rasulullah bukan selalu pakai cincin itu, ya, bukan selalu. Kadang-kadang dia akan pakai. So dia yang jaga. So dia jaga dekat zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Satu hari dia datang nak bagi kepada Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman dia duduk di atas perigi, di atas telaga. Masa yang dia nak bagi dia daripada sebelah sini. Dan Sayyidina Uthman dekat sebelah sana. Masa yang dia nak bagi kepada dia terjatuh. Terjatuh dekat mana? Di dalam perigi itu. Okay, mereka cuba keluarkan semua air, tak jumpa. Telaga Aris Telaga Aris. Bi'ri Aris, dekat Quba. Betul. Kalau dekat Quba, bahagian mana Ustaz? Quba. Kalau dekat Quba tu bahagian mana? Kalau yang Ustaz ingat, kalau di Madinah. Katanya tempat tu dah jadi jalan Ustaz. Ya, betul. Kalau kita keluar, kalau letak kiblat dekat belakang kita, dan kita berjalan nak keluar. Ada pintu kanan dan pintu kiri. Kalau depan tak ada. Pintu kanan dan kiri, dan kiblat di belakang kita. Belok kanan. Apabila kita belok kanan, di sini ada stairs, kita nak turun. Tengok dekat depan, dekat sana ada satu tanah kuburan. Dekat tanah kuburan itu yang sama ada Bi'r Aris. Ya, wallahu a'lam. Tapi macam tak ada sekarang. Tak ada, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya, qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وللترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لا بد ففي التطوع. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh di dalam salat. Maka beliau menjawab, ia adalah tindakan pencuri yang dilakukan oleh syaitan terhadap salat seorang hamba. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Tirmizi dari Anas, beliau mensahihkannya, jauhilah menoleh di dalam salat kerana sesungguhnya ia adalah kebinasaan. Tetapi jika memang harus dilakukan, maka lakukan dalam salat sunat. Ya, yang di sini syaitan dia tunggu. Apabila kita nak tengok kanan atau kiri, nak tengok satu benda yang bergerak di antara kita, dia dia akan datang atau dia akan mencuri semua intention kita, dan dia nak hilangkan semua khusyuk. So maknanya khusyuk itu kita cuba kalau boleh bersambung. Kita tak boleh bersambung kalau kita tak faham ayat yang kita nak baca di dalam solat. Itu yang saya bagi tahu tadi. Sebelum kita nak datang kepada solat, nak baca surah apa? Dan surah itu tentang apa? So, kita masuk salat dan baca ayat itu. Macam li'ilaf fi Quraisy. Apa maksud, apa makna berkataan li'ilaf? Quraisy.
ilafihim rihlat asyita was. Apa ni rihlat asyita was? So cuba kita akan fikir, faham ayat itu, apa maksud dia. So itu kita akan bersambung khusyuk itu. Masa yang kita buat rukuk, subhana rabbiyal azim. Kenapa kita ta'zim kepada Allah SWT dekat rukuk? Sebab Rasulullah dia suruh kita, wa ammar ruku'a fa'azzimu fihi rabb. Kita menta'zimkan kepada Allah SWT. Kalau as-sujud, kita membanyakan doa. Macam tu. So setiap tempat dia ada satu kerja yang kita akan fokus di atas dia. Okay, ni satu. Yang kedua, jangan tengok kanan dan kiri, tengok sahaja. Ni panggil dia iltifat. Tapi kalau iltifat dia besar sampai dia akan bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, salat dia batal. Batal kalau dia lama. Macam satu orang dia push dia daripada belakang. Okay? Dia akan bergerak kanan sikit atau kiri sikit. Okay? Tak ada masalah kalau dia terus balik. Okay? Especially kalau dekat Masjidil Nabi atau Masjidil Haram. Ramai orang, semua orang laju, dia nak habis apa semua. Mungkin satu orang dia salat, dia akan push dia dari belakang. So kalau dia masih bersambung 3 saat atau 5 saat dia macam tu, salat dia batal. So cuba dia terus akan balik. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, kenapa syaitan dia akan mencuri attention kita? Sebab apabila kita mula salat, Allah Subhanahu wa taala akan tengok kepada kita. Qala la yazalu al-'abdu muqbilan, la yazalu Allah muqbilan 'ala al-'abd. Allah akan tengok pada satu orang yang dia bersalat. فَإِذَا الْتَفَتَ, apabila dia tengok kanan atau kiri, insaraf Allah an, Allah tinggalkan dia. Okay? So syaitan dia akan tunggu apabila kita akan, atau mungkin dia akan bergerakkan satu benda di antara kita. Ataupun kadang-kadang banyak benda yang kita lupa sebelum salat, kita dah ingat di dalam salat tahu. Syaitan dia akan ingatkan kita. Ya. So cuba, susah wallahi, susah. Tapi insya-Allah lama-lama kita akan dapat, wallahu a'lam. Ustaz, Kalau di sini, ya. Mazhab Syafi'i kalau kita berpindah daripada kiblat, badan kita Ustaz memang akan batal Ustaz solat. Bukan terus, kalau bersambung. Cepat. Okey. Ya. Tapi dalam kes yang tertentu Ustaz, macam hadis yang sebelum ni bila kita bahas kalau ada ular dan sebagainya, dia kena lawan. Dalam kes tu mungkin akan berpindah badan dia. Boleh, tak ada masalah. So sampai benda itu akan hilangkan dia, baru dia akan balik. Walaupun lebih pada macam 5 saat. Ya. Wallah. Okey, dan lagi satu di sini dia kata iyyaka wal iltifata fi shalah fa innahu halakah. Halakah maksudnya di sini macam akan hilangkan banyak pahala. Halakah yani madhhabatun lil ajr. Pahala dia akan hilang. Atau satu fadilat atau satu kebaikan dekat sana dia akan hilang kalau dia tak jaga salat dia. Ya, wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya ni kelebihan salat atau kelebihan khusyuk yang saya bagi tahu daripada mula-mula. Okey, qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi as-salati fa innahu yunaji rabbahu فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية أو تحت قدمه. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sedang salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah dia meludah di depannya dan jangan pula di sebelah kanannya, akan tetapi di sebelah kiri dan di bawah kakinya. Muttafaq alaih, dalam riwayat lain atau di bawah kakinya. Ya. Kelebihan hadis yang di sini atau kelebihan khusyuk dekat perkataan yunaji rabbahu. Macam mana dia terjemahkan dia, Doktor? Yunaji rabbahu? Dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Bermunajat di sini dia bukan macam dia bercakap dengan Allah SWT. Okey, sebab kita macam tak ada. Tapi ada lagi satu hadis yang sangat sedap. Rasulullah bersabda, "Idza qama al-'abdu fi shalah." Kalau satu orang abdi dia berdiri di dalam salat. Dan dia baca wa qara'a. Dia baca wa qara'a alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang kedua boleh kata atau yang pertama daripada surah Al-Fatihah. Bukan atau, ayat yang kedua. Ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah. Qala Allah. Allah akan menjawab kepada dia.
Qala Allah hamidani abdi. Dia pujikan saya. Dia sambung. Dia kata Al-Rahmanir Rahim. Fa'idha qala al-abdu. Kalau dia baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah akan menjawabkan dia majjadani abdi. Dia tambah pujikan kepada saya. Maliki. Fa'idha qala al-abdu maliki yaumiddin. Dia kata azzamani abdi. Abdi saya ni dia macam mentazimkan kepada saya. Okey. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Fa idza qala 'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah akan menjawabkan itu perjanjian di antara saya dan abdi saya. Apa perjanjian itu? Iyyaka na'budu. Kita memberi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong isti'anah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul memberi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas sama dengan khusyuk, okey, apa yang Allah akan bagi kepada kita? Ihdinas sirata, kita minta. Tapi kalau benda-benda yang sebelum kita tak buat, Allah tak bagi kita hidayah. Okey? Fa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim. Apabila dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, qala Allah qad fa'alt. Saya dah buat. Dia minta hidayah, Allah bagi hidayah. So tengok daripada mula-mula, bentinglah, benting. Mana kita akan dapat khusyuk daripada ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah? Tak dapat. So kita kena bersedia daripada mula-mula. Kita nak mula, kita macam nak buat takbir. Semua dunia ni letak dia dekat belakang. Dan buat Allahu Akbar. Dah masuk salat. Okay? Ni kita panggil dia takbiratul ihram. Semua benda yang haram, semua benda yang halal sebelum takbir, dia dah jadi haram. Tak boleh bercakap, tak boleh pukul orang, tak boleh buat masalah, tak boleh berdosa, apa semua. Dia jadi macam haram. So, ini bermunajat. Kita akan fikir masa yang kita kata Alhamdulillah kepada Allah SWT. So, sampai terakhir kita akan minta hidayah. Ramai orang dia minta hidayah tapi Allah tak bagi. Kenapa? Khusyuk tak ada, ikhlas tak ada, semua benda tak ada. Mana dia akan dapat dia? Jangan potong bermunajat itu di antara kita dan Allah. Atau boleh kata berbual di antara kita dan Allah SWT. Kita rasa macam mana kita sebutkan satu ayat. Macam mana Allah jawabkan kita. Kita sebutkan lagi satu ayat. Allah jawabkan kepada kita. Macam tu. So kita ni. Dan lagi satu, okay, dia kata fala yabzuqanna. Jangan meludah di antara atau di depan dia ialah arah kiblat. Bukan yang depan dia sahaja. Kalau depan dia tapi bukan arah kiblat, ada masalah. Tapi yang paling penting di sini, kalau dia menunjuk ke arah kiblat dan dia meludah. Ataupun ke sebelah kanan. Sebab sebelah kanan adalah malaikat yang dia tulis kebaikan. Okey, mana boleh? Dia kata sebelah kiri. Okey. Sebelah kiri kalau bukan di dalam masjid. Ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mazhab yang lain mereka lain. Okey. Kalau mazhab kita, dia kata di dalam salat, di dalam masjid, bukan salat, di dalam masjid, kalau salat fardu atau salat sunat, dia meludah, itu haram. So maknanya dia berdosa. Kalau luar pada al-masjid dibenarkan, tak ada masalah. Di luar masjid, tak ada masalah. Walaupun di dalam masjid, kalau kita boleh kata dekat tempat wuduk, sama juga. Masih kita namakan dia masjid. Cuba, kalau kita nak meludah, keluarkan masjid. Keluarkan dekat sana, meludah dekat sana dan balik. Kalau dia dah keluar pada masjid, dekat sana, ikutlah arah kiblat atau arah kanan. So mana ni kita ada hukum yang am dan hukum yang khas. Hukum yang am, arah kiblat atau arah kanan. Ni semua tempat. Tapi kalau tempat masjid, tak boleh langsung walaupun arah kiri. Tak boleh. Ya, so cuba kalau kita boleh menjauhi pada benda ni. Kalau dah macam kadang-kadang meludah itu macam tiba-tiba dia berlaku. Kalau tiba-tiba, bolehlah kita ambil dengan tisu. Okey? Tapi kalau kita mampu untuk keluar dan kita meludah dekat luar, lebih baik. Allah. Okey, doktor, ada soalan? Itulah maksudnya kalau dia tak tahan, kalau sebagian riwayat sebut dia boleh letakkan di kain. Betul, dia ada hadis.
Ya, tapi itu mengkhususkan dengan keadaan kalau tiba-tiba berlaku. Tapi kalau dia mampu untuk keluar, boleh tahan, lebih baik kalau keluar. Wallahu a'lam. Sebab biasanya situation dekat masjid sekarang ni orang dah tak meludah sangat ni. Mungkin dalam situation kalau dia solat di luar, di tanah lapang dan sebagainya, Ustaz. Alhamdulillah dekat Malaysia ya, tapi kalau negara Arab ya Allah ya Rabbi. Susah. Allah di dalam masjid mereka buat, tahu? Tahu wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya qala wa anhu qala kana qiramun li Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, dahulu kain tipis dari wol yang berwarna-warni milik Aisyah radhiyallahu anha dia gunakan untuk menutup salah satu sisi rumahnya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, singkirkanlah kainmu ini dari kami kerana gambar-gambarnya selalu muncul di benakku dalam salatku. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan keduanya telah bersepakat terhadap hadis Aisyah dalam kisah Anbijaniyah, iaitu kain dari wul yang tidak bergambar milik Abu Jaham di dalamnya kerana ia melalaikanku dari salatku. Apa contohnya sekarang? Screen yang mereka letak dia di dalam masjid. Dan ada banyak iklan, organization chart untuk AJK masjid, iklan-iklan untuk kuliah, semua dia akan ambil apa intention kita. Tak tahu macam mana nak tukar benda itu. Patutnya letak di belakang. Kalau di dalam, macam mana? Patutnya bagus letak di belakang supaya dia better. Cuma ada setengah-setengah Ustaz, ada setengah-setengah orang dia pakai baju, belakang dia banyak tulisan. Jadi bila dia solat di depan, kita akan nampak tulisan tu. Sama juga. Dan lagi satu, kalau ada baju yang ada gambar, salat batal. Tahu? Salat batal kalau dia ada gambar. Kalau tulisan bolehlah. Tapi kalau dia itu gambar, salat dia batal. Wallahu a'lam. Gambar makhluk yang haiwan, manusia atau tumbuh-tumbuhan atau apa-apa gambar? Yang ada roh. Semua benda yang ada roh. Okay? Dan lagi satu masalahnya, kalau organization chart itu ada gambar-gambar perempuan yang dia jaga jenazah wanita, semua dia letak gambar perempuan dalam masjid. Susahlah. Ya, kita cuba. Kalau kita ada tulisan ayat di atas dinding, kadang-kadang kita akan ikut baca, tahu. Kalau kita boleh baca, so semua attention dia akan pergi, tahu. Tapi kita cuba kalau boleh walaupun tak tahu, ramai orang dia suka kalau mencantikkan masjid, dinding semua. Dia kata ni rumah Allah, kita nak mencantikkan. Tapi apa yang lebih penting? Cantik di dalam mata atau cantik di dalam hati? Wallahu a'lam. Okey, so maknanya daripada hadis ni kita akan faham semua benda yang dia akan kacau kita di dalam solat, cuba menjauhi daripada dia atau hilangkan dia sebelum masuk solat. Okey, dan di sini tengok baju dia Anbijaniyah di Abi Jahm. Rasulullah dia pakai satu baju yang dia ada macam yang doktor dia pakai sekarang. Garis-garis. Garis-garis. Dia ada garis-garis itu, Rasulullah dia tak fokus. Bukan yang ada satu tulisan atau ada, tak. Garis-garis sahaja, ni khusyuk dia hilang. Nah. Okey, hadis yang seterusnya qala wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah أو لا ترجع إليهم رواه مسلم وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya orang-orang yang benar-benar berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit dalam salat atau penglihatan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna solat pada saat makanan telah dihidangkan dan tidak sempurna solat sedangkan dia dalam keadaan menahan 2 buang hajat. Ya, tak tahu dia kata tidak sempurna.
Tapi yang saya baca syarahan hadis yang di sini dia kata la salata, maksudnya di sini tak buat iqamah, jangan mula. La salata yani tak, jangan mula, itu maksudnya. Tapi dia kata tak sempurna. Wallahu alam, tak tahu. Tapi kalau kepada saya rasa jangan mula. Dia tak mula salat kalau makanan dah sedia, dan jangan mula salat kalau dia dah penuh, diperlukan untuk masuk tandas. Okey, hukum benda ni adalah makruh. Salat dia sah, tak ada masalah. Okey, salat dia sah, tapi kalau dia boleh hilangkan dua benda ni, makan dulu atau masuk tandas dulu, insya-Allah dia akan dapat lebih pahala. Wallahu a'lam. Dan orang yang dia tengok pada langit di dalam solat, okey, sama juga dia solat dia tak batal, tapi boleh kata ni macam satu benda yang akan hilangkan khusyuk atau cuba menjauhi daripada dia, sebab ada satu punishment. Mungkin dia dia jadi macam buta, tak nampak. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam riwayat lain disebutkan kalau dia angkat kepala sebelum imam, kepalanya ditukarkan kepada khimar, kan? Ya. So hadisnya qala fa inna Allah yuhawwilu ra'sahu ra'sa himar. Kepala dia dekat hari akhirat dia akan bertukar dan akan jadi kepala keldai. Ya, ra'sa himar. Kenapa? Dia cuba macam mana dia nak lebih laju pada imam. Okay, sebab imam dia akan dia macam biasa, dia macam ada khusyuk atau mutmain, dia Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Cuba dia kalau boleh sampai sujud sebelum imam dia sampai sujud. Atau dia boleh naik sebelum imam dia dah sampai berdiri. Wallahu a'lam. Jadi beza dekat sini, kalau kita berdoa secara umum kita memang boleh angkat tangan pandang ke langit, tak ada masalah. Tapi dalam solat kita tak boleh angkat ke langit, Ustaz. Maksudnya pandangan mata ketika berdoa biasa kita boleh angkat tangan dan pandang ke langit, tetapi ketika solat kita tak boleh angkat kepala. Tak ada. Ya. Wallahu a'lam. Okey, hadis yang terakhir untuk majlis kita hari ini, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, menguap itu dari syaitan. Apabila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan semampu mungkin. Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi, dan beliau menambahkan fis salah, dalam salat. Okey, menguap itu ada khilaf di antara ulama kita. Ini menguap daripada Allah Subhanahu wa taala atau daripada syaitan. Okey, sebab kita ada lagi satu hadis, Rasulullah bersabda, al-utasu minar rahman, kalau dia bersin adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan at-tatha'ubu minasyaitan, daripada syaitan. Tapi kita percaya semua berlakuan, semua benda di dalam hidup kita Allah yang mencipta. So maknanya bukan yang menguap, yani asal dia atau asal berlakuan itu macam tak baik, tak ada masalah, dia akan berlaku, tak ada masalah. Tapi apa sebab-sebab yang dia akan membuatkan dia. Kita kalau macam satu orang dia rasa malas, dia akan menguap banyak kali. Atau satu orang dia dah makan banyak, dia akan mula menguap. So maknanya cuba jangan malas. Dan lagi satu, cuba jangan makan banyak. Sebab dua benda ini kalau berlaku, maknanya dia akan menguap. So maknanya jangan membuatkan sebab-sebab yang dia akan bersambung dan jadi menguap. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebab ada khilaf di antara ulama kita. Tapi yang saya faham atau yang saya suka kalau kata macam tu. Wallahu a'lam. Dan lagi satu, Rasulullah dia bersabda falyakzim. Dia akan mengetahan apa yang dia mampu. Dia boleh tahan dengan tak buka langsung. Okey, kalau dia buka, dia cuba kalau tutup dengan bibir. Ni satu cara. Lagi satu cara kalau dia tutup dengan tangan. Dua. Yang ketiga, cuba jangan keluarkan suara. Apabila suara dia terkeluar, syaitan dia akan ketawa kepada kita. Ya, so cuba kalau kita boleh
kontrol. Falyakdhib maknanya dia akan kontrol. Cuba macam mana nak kontrol dengan 3 cara yang di sini. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan doktor? Itu saja. Ada sebagai riwayat sebut pasal menguap, tak silap, yang syaitan masuk dalam mulut Ustaz. Ya. Fa inna syaitana yadkhul. Betul? Ya. So cuba kalau okey, syaitan boleh masuk, ya boleh masuk. Tapi ada beberapa benda kalau dia berlaku dia akan masuk. Yang pertama, tanpa zikir, buka mulut macam yang besar, apa besar-besar dia. Yang ketiga, dia keluarkan suara. So banyak benda yang push syaitan untuk masuk atau untuk suka benda-benda itu. Sebab at-tatha'u minasyaitan, itu yang syaitan dia suka dia. So kalau satu orang yang malas, tanpa zikir, dan dia keluarkan suara, buka mulut, tak tahan, tak kontrol apa semua, nanti syaitan dia akan masuk. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, bila orang khusyuk Ustaz, orang khusyuk ni dia ada beza ke antara fuqaha dengan sufi dan sebagainya? Kalau kita tengok dekat sini, Rasulullah dia bagi contoh yang idealistik, yang realistik. Maksudnya dia seorang yang paling khusyuk, dia seorang yang paling sufi, tapi dalam masa yang sama dia boleh juga terganggu. Sebab menunjukkan bahawa dia contoh yang kita boleh ikut. Macam mana pandangan Ustaz? Wallahi tak tahu, sebab ada beberapa orang yang dia terlalu had tahu. Mereka akan terlalu had, macam dia kata kalau masuk dengan khusyuk dia tak rasa apa-apa di antara dia. Tapi tak ada. Masa yang Rasulullah dia nak masuk masjid dan dia sahabat dia nampak Rasulullah tahu. Mereka iltifat, mereka buat iltifat. Dia nampak Rasulullah dia nak masuk. Dan lagi satu, masa yang Rasulullah datang dan Abu Bakar dia jadi imam. Abu Bakar dia tengok Rasulullah dia datang dan dia pergi ke belakang. Sebenarnya mereka rasa apa yang berlaku di antara mereka. Rasulullah dia nampak satu Al-Hasan dan Al-Husain datang. Rasulullah dia nampak mereka. So Rasulullah ambil mereka, angkat. Okay. So semua benda yang dia akan berlaku di antara kita adalah kita akan realize, kita akan rasa, bukan yang kita tanpa tak ada. Dan masa yang sahabat nampak Rasulullah dan mereka pergi ke belakang, Rasulullah benar. Itu panggil dia al-iqra', at-taqrir. Sebab dia benar. Itu satu, so boleh kata satu orang yang dia rasa itu yang biasa, itu yang logik. Tapi kalau dia tak rasa langsung, itu satu benda yang saya tak faham. Kemudian Ustaz, ini soalan terakhir Ustaz. Ada orang mungkin dia sakit dalam keadaan buang air banyak dan sebagainya. Jadi waktu maghrib pendek, kan? Jadi dalam kes ni, kalau dia asyik buang hajat, takut nanti waktu dia akan habis. Jadi macam mana dia boleh, kena tunggu dia cuba sedaya upaya dia, kalau waktu dah akhir dia kena semayang juga ke macam mana Ustaz? Allah, ini satu bala atau satu ujian daripada Allah SWT. Cuba dia sabar dulu. Okey, satu. Yang kedua, cuba dia usaha lagi. Dia lebih usaha macam dia sebelum waktu masuk dia bersedia. Sebelum dia bersedia, awal azan dia terus solat. Tak ada masalah. Boleh. Sebab kalau nak melewatkan dia solat dia macam tak elok. As-salatu ala waqtiha. Lebih baik kalau dia solat dekat mula-mula. So sebelum dia bersedia, apabila dah azan, terus dia masuk dengan solat. Wallahu a'lam. Tapi masalah di sini kalau dia nak ikut jemaah, itu susah. So dia nak tunggu orang yang lain, tak tahu bila dia akan iqamah apa semua. Kalau boleh lebih usaha dan dia tunggu atau dia cuba macam mana, insya-Allah Allah akan tolong dia. Wallahu a'lam. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Insya-Allah kita akan sambung minggu depan dengan bab yang seterusnya, babu al-masajid, insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr, insya-Allah fi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.